Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farihin dalam Berita Dunia. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan terhadap keadaan yang semakin buruk di selatan Gaza. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menegaskan ketegangan berterusan di Khan Yunis mengakibatkan semakin ramai penduduk melarikan diri ke Rafah. Jurucakap agensi Hans Lerki berkata kebanyakan pelarian tinggal di bawah binaan sementara, kemah atau kawasan terbuka. Beliau menyifatkan Rafah sebagai periuk tekanan yang semakin tiada harapan serta khuatir bencana lebih buruk akan terus menimpa penduduk bandar itu. Rafah yang dihuni 200,000 penduduk kini menjadi tempat perlindungan lebih separuh daripada 2,000 penduduk Gaza. Seri serangan Israel terhadap Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu telah meragut hampir 28,000 nyawa. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara di Iraq dan Syria. Ia sebagai serangan balas terhadap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC dan kumpulan yang disokong Tehran. Serangan dilancarkan susulan serangan drone yang mengorbankan 3 anggota tentera Amerika di pangkalan tentera terpencil di Jordan Ahad lalu. Presiden Joe Biden dalam satu kenyataan menyebut serangan akan berterusan sehingga tempoh dan masa yang ditetapkan Washington. Beliau bagaimanapun menegaskan Pentagon tidak berhasrat untuk mencetuskan peperangan di Asia Barat. Sementara itu, Pertubuhan Pemantau Hak Asasi Manusia Syria mendakwa sekurang-kurangnya 18 anggota kumpulan pro-Iran terbunuh dalam serangan di timur Syria. Pesawat tempur melancarkan 4 siri berdilan terhadap sasaran kumpulan itu di wilayah Deir ez-Zor. Beberapa lagi siri ujian peluru berpandu jelajah benua ICBM dilancarkan Korea Utara. Ujian senjata serta peluru berpandu setiap hari yang dilakukan minggu ini juga susulan kenyataan pemimpinnya Kim Jong-un. Lebih banyak ujian senjata dilakukan Pyongyang termasuk pelancaran peluru berpandu jelajah serta menembak peluru berpandu balistik hypersonik bahan api pepejal. Ujian terbaru ini disifatkan sebahagian aktiviti biasa pentadbiran dan tiada kesan buruk pada keselamatan negara jiran. Sebelum ini, penganalisis memberi amaran Korea Utara boleh menguji peluru berpandu jelajah sebelum menghantarnya ke Rusia untuk digunakan di Ukraine. Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani dekri Presiden berhubung pemecatan Muhammad Mahfud MD sebagai Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik, Undang-Undang dan Keselamatan. Penyelaras khas kaki tangan Presiden Ari Dwi Payana memaklumkan Presiden Jokowi menandatangani dekri Presiden itu semalam. Berikutan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dilantik untuk memangku jawatan berkenaan sehingga pelantikan baharu dibuat. Mahfud yang juga calon naib Presiden Indonesia telah menyerahkan surat pelantikan jawatannya kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Khamis. Jokowi menganggap keputusan Mahfud untuk meletak jawatannya sebagai perkara biasa dan mengulangi sekali lagi beliau menghormati keputusan itu. Bagi mengurangkan kesesakan di Gunung Fuji, pendaki gunung dijangka perlu membayar yuran mulai Julai ini. Gubernur Wilayah Yamanashi Kotaro Nagasaki memaklumkan hasil kutipan akan diguna untuk melaksanakan pembinaan tempat perlindungan sekiranya Gunung Fuji meletus. Bayaran 2,000 yen itu berbeza daripada caj 1,000 yen yang dikenakan ketika ini. Sementara itu, wilayah Shizuoka yang menguasai 3 laluan ke gunung itu tidak bercadang untuk mengutip yuran tambahan selain hanya mengekalkan caj sedia ada bagi tujuan pemeliharaan. Gunung berapi yang diliputi salji ini biasanya dibuka kepada pendaki dari Julai hingga September dan menarik ratusan ribu pendaki untuk melihat matahari terbit. Sukan, bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min menghadiahkan gol kemenangan pada masa tambahan bagi memastikan Korea Selatan melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2023 selepas mengecewakan Australia 2-1 pada aksi suku akhir. Korea Selatan dalam misi menamatkan penantian 64 tahun untuk bergelar juara kali ketiga selepas 1956 dan 1960 bangkit daripada ketinggalan untuk mengikat 1-1 dan memaksa perlawanan diheret hingga masa tambahan 30 minit. Son, penyerang sensasi kelab Inggeris itu menemukan sentuhan pemusnah pada minit ke-104. Namun, kemenangan di Stadium Al-Janub cukup manis buat Korea Selatan menyaksikan Taeguk Warriors berjaya membalas kekecewaan tewas 1-2 di tangan Australia pada final edisi 2015 yang menjadi pertemuan terakhir kedua-dua pasukan.
Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.